Waka Extra dibawakan khas oleh At-Tafsir. Spray dan balm bidara ruqyah senang digunakan. Spray-spray, sapu-sapu dah settle insya-Allah. Selamat menonton guys. Halo, Assalamualaikum, apa khabar semua? Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Okey. Masih mood raya lagi? Dia macam malah nak kerja. Kita tak boleh yang mana boleh. Tak boleh. Ha. Ni semua kita dakwah kan. Yeah. Ini termasuk daripada dakwah kita. Jadi dakwah bagi anda pun jangan lupa untuk share juga bagi siapa sahaja. Mungkin anda tak memerlukan. Tapi mungkin orang lain yang mungkin tengah cari jawapan-jawapannya ataupun mungkin terkena sihir dan lain-lainnya, mereka mungkin perlukan info ini. Jadi selagi mereka masih lagi sakit, kemudian mereka dapat tahu mereka menjadi lebih baik lagi, alhamdulillah, makin sembuh, anda juga yang dapatkan pahala tu. Betul. Dan satu lagi, sekiranya anda nak berdakwah juga, sambil kita berhibur ni, bolehlah anda sokong kita Okay. melalui belilah merch kita, macam itu, bagi support. Yes. Ni dia di bawah ni, www.puakaextra.com. Yes. Kan, dapatkan merch yang ada. Dan selain daripada tu kan Ustaz, jangan lupa kalau ada iklan sebelum menonton ni kan, ada iklan, kalau boleh jangan skip. Tu juga salah satu cara untuk anda bagi support pada kita. Jadi itulah gaji kita, 3 sen tu. Kira advert lah, kalau ada advert jangan skip lah. Advertisement tu Kalau jangan boleh. skip. Kalau kan dia 15 second aja kan, 15 saat je, okey lah, let go. Tapi kalau 1 minit, 2 minit, kalau 2 minit, 3 minit tu nak let go lepas 30 second. Kira berapa sen tadi? 3 sen. Saya dengar macam 3 sen. 3 sen gitu. Satu advert. Yalah, Tak boleh lah, apa. alhamdulillah, tak kisah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Baiklah, kita dalam Puaka Extra ni, kita nak ketengahkan satu, ini saya dapat email daripada Hamba Allah. Katanya di sini dia ada gatal-gatal Ustaz. Gatal-gatal tu on and off pada kulit dia lah. Bagaimana saya tak tahu, tak cakap kat sini. Dan dia rasa macam macam tak sedap, mimpi-mimpi tu semua dah macam rasa macam dah 6 tahun. Tapi gatal-gatal tu bukan 6 tahun gatal. Yelah, kan. Berobat, dia cakap masih teruskan. Dulu berobat tapi ada tak follow up ustaznya. Bukan ustaz, tukang ubat tu tak follow up. Oh, tukang ubat tak follow up. Tak. Cakap ustaz takut nanti tu salah cakap kan. Tapi kata ni okey tak apa. So actually I have a question. Dia ada soalan. Di sini katanya selalunya berobat tu melalui recommendation daripada orang ni semua kan. Jadi nak tahu macam mana kita nak tahu kesahihan perubat itu, sama ada serahsia atau tidak, ataupun mungkin dia tak buat apa-apa yang tahyul. Tapi kalau macam itulah, kan kita nak baik kita pergi je orang tukang ubat tu kan, tapi macam mana kita nak tahu yang perubat tu tak menggunakan benda-benda yang tahyul, bukan nak judge katanya. So macam mana nak tahu whether kita harus terus berobat dengan tukang ubat tu. Dan yang kedua pula, kalau perubat tu minta fidyah. Fidyah. Ya. Mungkin konteks fidyah tu Macam sedekah. Macam duit untuk sedekah. Faham. Tapi Faham sangat. kan, tapi memang ada digunakan untuk dalam macam ni ke fidyah tu untuk topik lain sebenarnya. I mean word tu digunakan untuk sentence lain. Ya, sebagaimana saya katakan bunga. It's always macam bunga. Jadi nampak macam cantik, nampak macam Islami. Oh, fidyah. Tak ada ulama yang gunakan fidyah kan. Nanti saya akan Jelaskan fidyah tu apa. Jadi orang tak salah gunakan. Dan kalau perubat itu minta fidyah dan tetapkan amount, harga, apa pandangan Ustaz? So ada lagi nanti kita sambung pasal saka semua ada kat sini. Kita tanya dua dulu lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk yang pertama sekali, macam tadi, kalau let's say dia punya perubat dia tak follow up ke apa, maybe you boleh tanya jugalah, boleh call ke ataupun apa. So make appointment dengan dia. Kalau tak ada, then you cari peruqyah yang lain lah, yang mungkin yang boleh follow up also.
Sebab kadang-kadang you kena faham juga, kadang-kadang peruqyah ni dia bukan patient ni bukan satu orang je. Bye-bye. So it's kadang-kadang nombor tu dah tak tahu ke mana. So bukan dia yang follow up, tapi kita pun kena follow up. Sama macam doktor lah. Yalah. So doktor pun ataupun hospital ke apa, dia tak ada dia call you macam mana you feel, tak. You yang update them. So macam gitu juga sama dengan untuk pesakit yang ada gangguan, you cari peruqyah untuk update. Okay, so that's the first thing. Then the second thing is macam tadi, tak tahu whether peruqyah ni serasi ke tak serasi. Tahyul Masalah dia serasi ke tak serasi itu bukan menjadi masalah. So untuk peruqyah ke kita nak cari macam mana, bukan masalah serasi tak serasi. Masalah dia adalah apakah ruqyah yang dipakai adalah pengobatan tu adalah syar'iyah ataupun syirkiyah. Syariah, Syar'iyah, syariah, syirkiyah. syirkiyah. Syar'iyah diambil kata syariat. Maknanya ikut ajaran yang di mana Rasulullah SAW sendiri ajarkan dan juga para ulama-ulama ruqyah yang ajarkan. Ruqyah syirkiyah adalah Syirkiyah. diambil kata syirk. Syirik. Dari kata syirik lah. So maknanya sesuatu yang dilakukan tidak berlandaskan daripada agama Islam. Alright. So yang syirkiyah ni adalah sesuatu yang boleh menyebabkan terjadinya perkara-perkara yang syirik. So syirik tu maknanya apa? Maknanya tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan syirik. Syirk. Okay. So dan syirik ni adalah di antara dosa yang sangat besar sekali, yang mana dikatakan juga bahawasanya dosa syirik tu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau betul-betul kena taubat nasuha betul-betul, janji tak akan lakukan lagi, baru insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan ampunkan. Okay. So yang syar'iyah dengan syirkiyah ni mungkin ada sebahagian orang yang belum tahu macam nak bezakan. Okay. So kalau yang syar'iyah adalah sesuatu bacaan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW ataupun daripada ulama-ulama ruqyah. Contohnya apa? Contohnya dari segi pembacaan adalah pembacaan Al-Quran. Mana isi Al-Quran dia daripada Fatihah ataupun ayat yang lain, 3 kul, ayat kursi, kemudian daripada surah Al-Baqarah, kemudian 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian daripada surah Yunus 81, 82 dan banyak-banyak lagi. Itu ada antaranya yang daripada ruqyah syar'iyah. Kemudian dan masih lagi dalam ruqyah syar'iyah, selain daripada Al-Quran, boleh pakai doa-doa dalam hadis Nabi SAW. Jadi contohnya kata Bismillahilladzi, itu pun termasuk daripada doa daripada Nabi SAW. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, itu pun termasuk juga. Ataupun boleh pakai doa-doa daripada ulama-ulama yang mana isinya tak ada benda-benda yang syirik. Maknanya bukan yang meminta kepada orang lain, tak ada. Okay. Boleh juga ruqyah syar'iyah, maknanya dari syariat Islam, boleh kita pakai ruqyah dengan asma-asma Allah. Maknanya daripada Asmaul Husna. Kan Asmaul Husna ada 99 nama kan. Contohnya kalau nak pakai Ya Qawi, yang maha kuat, itu kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ruqyahkan orang tu ataupun peruqyah tu datang, dia baca Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Qawi. Itu pun diperbolehkan oleh para ulama. Tak ada masalah. Okay. Dengan biasanya kalau untuk ruqyah syar'iyah, biasanya ketika dibacakan, dia akan bacakan secara jahar, loud, secara terang, is it? Loud. Maknanya dia macam Yalah, jelas, kuat. Maknanya kita boleh dengar. So biasanya seperti itu. Dengan dia tak akan bawa macam kain kuning, kain putih, dia tak akan bawa asap, dia tak akan bawa limau, keris ni semualah. Limau ada, limau diperbolehkan, tapi kena tengok daripada cara dia pakai tu dengan bacaan tu. Contohnya kalau kita letak dalam baldi ke apa, air bidara, kemudian kita letak limau. Itu untuk wangi-wangi. So macam gitu untuk kita mandikan, untuk ruqyah ke apa, air diperbolehkan, tak ada masalah pun. Tapi kalau macam dia letak limau, kemudian adanya keris, adanya apalah ni semua, itu dah salah dah. Lepas tu nanti dia potong, baca from the limau. Pernah tak saya pernah nampak dulu Oh, kau ada sekian gini. So macam gitu lah. So it depends on dia punya cara dia. Bila kita nampak cara yang agak pelik je, then will be syirkiyah punya. So itu biasanya itu adalah syar'iyah punya. Yang syirkiyah ni yang pelik-pelik ni.
dia baca-baca yang mana kita tak dapat dengar apa yang dibacakan. Okey. Itu yang pertama. Kemudian dua, adanya seru-seruan. Dia menyeru sini, menyeru sana. Yang ketiga, biasanya dia akan pakai medium. Maknanya objek. Contohnya, ada orang datang berubat. So, saya akan masukkan benda tu dalam diri saya untuk communicate dengan dia punya jin dekat dalam badan, ataupun saya masuk bagi orang lain. Itu tak boleh. Tak ada ulama yang kata, diperbolehkan untuk masuk gitu. Tak boleh. Sebab dah lama tu, bila dah selalu jadikan badan you sebagai objek ataupun medium, orang ni dia lama-lama dia akan ada sifat linglung. Linglung tu ngiong-ngiong ataupun lembab. Bila orang berbual, Nyong-nyong apa? Nyong-nyong. kira macam jelas tak jelas gitu kan. Okey tak okey. Tapi jangan gunakan perkataan tak ada Nyong-nyong tak ada perkataan. Tak ada. Saya main Kamu cakap je nyong-nyong. Nyong-nyong lah, boleh lah nyong-nyong. Saya kasih sound. Ada ke? Tak adalah makna gitu. Kamu bahasa Melayu ada? Cuba tengok. Tak ada. Nyong-nyong. Linglong lah. Linglung tu maknanya Ting-tong macam betul tak betul. Ya. Kemudian bila ajak berbual, lambat tangkap. Itu disebabkan side effect daripada jadikan badan tu sebagai medium. Dan dia punya diri dia senang sekali. Kadang-kadang tak payah panggil pun dah boleh masuk. Tak payahlah nak kasih sampel kat sini. Tak, contoh. So seperti itu pun termasuk daripada syirkiyah. Ya. Kemudian ada apa lagi, daripada kadang-kadang ada yang datang dengan telur ataupun dengan air. Kadang-kadang tengok, dia baca-baca, nak tengok tak pelaku dia siapa. Kadang-kadang nak tengok dalam air, dia macam cerita apa? Ada macam telur gini. Nanti Buka, keluar ada paku. Semua tak diajarkan. Itu semuanya merupakan syirkiyah punya. Tak ada. Habis yang pakai buah tu taruh, nak tahu buah apa dia panggil Dia yang macam-macam. Dia taruh kat katil tu kat mana nanti busuk. Ada benda. apa namanya? Bukan honeydew. Dia apa dia tadi? Buah Pomelo. bukan. Wintermelon. Wintermelon. Buah apa namanya bahasa Melayu? Semangka salji. Wintermelon. Bakundo. Bakundo, yes. Pandai. So Yes, wintermelon, suka tapi buah kendo bahasa semua. So teringat. itu daripada ajaran lain. So tak boleh ada. Tapi dia cakap betul. Sekarang ada cakap nak tahu detect taruh gitu. Masalah betul kadang-kadang itu wallahu alam. Can be betul, can be not. Mungkin Tapi masalah dia cara. Itu saya selalu nak tekankan adalah cara. Apakah cara tu diajar ataupun tak. Masalah nak detect banyak sekali cara-cara nak detect. Ustaz pun dah ajar cara nak detect dengan ruqyah. Ustaz dah ajar. Okay. So cara nak detect ni macam-macam. Apakah ia diajarkan oleh ulama ataupun tidak. Itu. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah dikatakan wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman. Itu diajarkan kepada manusia-manusia. Cara-cara di antara yang syirkiyah ni ataupun cara nak sihir orang pada zaman Nabi Sulaiman AS. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Kalau you boleh tengok. So, cara-cara yang agak pelik ni jangan lakukan. Ataupun maaf kata untuk yang dapat check lah apa daripada check daripada jarak jauh ni semua. Okey. Saya mempunyai dua pendapat. Check duit. Check diri. Tak. Kadang-kadang ada kita hantar foto. Check. Boleh tolong checkkan tak dia kena santau ke, dia kena gangguan ke tak. Saya mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama, kemungkinan betul. Maknanya contohnya orang tu check, dia bilang kena santau ataupun kena sihir dan lain-lainnya. Kemungkinan betul dan itu kemungkinan di antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan melalui apa amalan-amalan dia lakukan yang ikut syariat Islam. Contohnya, dia solat tahajud, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, tolong sembuhkan si fulan binti si fulan ataupun fulan bin si fulan ataupun ya Allah tolong berikan aku taufik ataupun tanda-tanda bahawasanya orang ni apakah disihir ataupun tak. Dan orang tu orang soleh. Orang yang tidak pernah tinggalkan solat, selalu melakukan puasa Isnin Khamis dan lain-lainnya, ketaatan yang lain lah. Itu Allah berikan, saya tak boleh nafikan. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sebagian orang yang
ketika dia melihat daripada jauh tu, dia akan ada seruan-seruan yang dia akan baca, iaitu daripada makhluk gaib yang tolong tengokkan. Oh ya, gunakan. Itu yang tak diperbolehkan. Jadi bukan saya katakan tengok dari jauh tu confirm tak boleh. Tak mungkin Allah berikan izinnya begitu. Disebabkan dia orang yang soleh. Allah SWT cinta dengan dia. Kemungkinan boleh seperti itu. Tapi very hard to get that. Very, very, very hard. Yeah. So itu perbezaan antara ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah. So kalau kita ruqyah syirkiyah, dia akan bertambahkan lagi masalah. Yeah. So contohnya you kena sihir. Bila you kena sihir, you pergi yang syirkiyah punya. Dia akan campur. Dia akan campur sihir yang you ada tu, kemudian akan campur lagi dengan gangguan yang dia pakai. So kadang-kadang orang-orang ni dia akan pakai jin ataupun khodam yang besar untuk buang yang kecil. Tapi itu sekejap je. 6 bulan, setahun, itu akan datang balik. Terus pesakit jadi Shakira. whatever. Dia dah meracau. So dia akan campur, dan bila dah campur macam gitu, lagi susah untuk ubat. Walaupun dah masuk ke syariah, dia akan ambil masa. So always stay with syariah. Itu yang paling penting. Yeah. So diharapkan yang hantar ni dapat tahu sikit sebanyak, dan anda semua yang mungkin ada sakit-sakit tu, yang nak pergi tukang ubat tu, bila awak nampak macam perubat tu macam pelik ke apa, balik. Tu dah stop Balik, lah. seriously, balik. Senang Jangan sampai aja. minum pun. Takut nanti dia terlenglong terikut tu kan. Sebab bila cakap pasal ni, ada orang cakap apa tahu? Wah, dia baik sekejap je, berarti datang balik. Dia baik datang balik tu orang tu. Dia macam memancing ya. Nampak duit. So dia ibarat dia apa tau? Maaf kata. Dia contohnya seperti ini. Contohnya ada najis kucing. Tapi kita ambil, maaf kata, air najis. Kita siram. Still the same. Najis tu hilang. Tapi ingat, Najis. bekas yang daripada najis yang baru ni masih ada lagi. Ditambahkan dengan air najis tu lagi. So dia sebetulnya nampak macam hilang, tapi tak, masih ada lagi. Lepas tu terus seperti mana saya cakap tadi, nak duit kan, pancing balik. Sihat, baik, pancing. Yang tadi nak masuk tentang yang fidyah kedua, sekali. Kalau berubat tu minta fidyah dan tetapkan harga tu, macam mana? Okey. Untuk yang penetapan harga, itu memang diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Dia even kalau seseorang itu, contohnya dia datang saja untuk cek apakah you ada ataupun you tak ada gangguan, boleh bagi peruqyah tersebut untuk charge. Contohnya disebabkan apa? Disebabkan ilmu yang dia belajar selama ini pun bukan free. So berbayar juga. Dia pergi overseas ke, dia kat Singapura ke, dia ambil course ke, dia ambil apa sebenarnya, semuanya ada bayaran. So itu diperbolehkan. Begitu juga dikatakan, contohnya ada mekanik. You punya kereta rosak. Mekanik ni dia datang, dia ambil dia punya hammer dia ketuk gini je sekali. Tap. Terus hidup. 300. Dia charge 300. Dia cakap, kenapa charge 300 Kerja kau ketuk je apa? Masalahnya bukan masalah ketuk. Masalah tahu mana nak diketuk tu. So itu termasuk daripada ilmu. Itu diperbolehkan untuk charge. Cuma masalah dia, ada sebahagian orang lagi yang charge terlalu mahal sangat. Ada saya patient, dia sampai ada katakan 1,000. Ada yang paling besar, untuk diri saya sendiri yang paling besar sekali yang saya ada orang pernah kata dengan saya, is 3,000. Ada. Yes. Yang nak buang saka saya dengar mahal lagi. Yes. So benda-benda seperti ini, gini, kita niatkan kalau bagi peruqyah yang ada kat luar sana, ketika kita meruqyah, kita first kali ruqyah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain. Yang secondly, jangan lupa ketika kita ruqyah, Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita di antara asbab ataupun sebab-sebab untuk membantu orang lain. Jadi ketika kita bilang bantu, maknanya jangan kita charge terlalu mahal sangat.
Jangan terlalu mahal sangat. Ambil yang berpada-pada, yang cukup untuk diri kita. Duit penat, transport. Dengan ada ilmu-ilmu yang dulu kita belajar, semua dapatlah tertutup sedikit. Itu sudah cukup. Jangan terlalu banyak sangat. Kadang-kadang saya tengok macam orang betul-betul tua, tak bekerja, masih juga kasih suruh dia charge 1,000, 3,000. Jadi beban lagi kat orang. Yang tadinya sakit daripada jiwa, terus jadi boleh sakit benda lain. Nak fikir pasal tentang duit. Ada yang sampai datang ke saya, Ustaz, saya kerja hanya Grab sahaja, Ustaz. Saya kerja Grab aja, gini gitu apa semua delivery, tapi dia charge sampai 3,000. Saya pun pening, Ustaz. Dia cakap saya baru bayar setengah. Dia cakap kalau setengah tu 1,500 tu lagi 1,500 belum bayar, dan saya keluarkan sikit je. Wow. Mana boleh macam gitu? Awak dah diamanah, bukan cakap kalau perubat ni awak telah diamanahkan seperti mana Ustaz katakan, diamanahkan untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik. Yes. Tapi yelah, jangan tambahkan beban kat diorang. Betul. Kesian. Bagi saya, yelah, ada orang cakap, yelah aku ada orang macam ego lah. Itu pun Tuhan nak test you all juga, kan? Betul. Dan satu lagi, yelah, duit penat untuk dia transport, okey. Biasanya okey. Jangan melebihi, dan kesian orang tu. Sebab tu ada yang tak nak pergi jumpa tukang ubat sebab orang cakap tak ada duit nak pergi. Tak apalah, biarlah macam ni. Kesian kan macam itu. Yes. So, yang kedua adalah tentang yang kata fidyah tu. Dia perlu faham. Maksud fidyah tu adalah di antaranya yang dipakai ketika seorang itu tidak puasa pada bulan Ramadan. So fidyah tu adalah so-called sebagai denda lah. Jadi dia kena bayar balik dengan puasanya dan juga bayar fidyah. So dia ambil, dia kata satu cupak lah. So untuk fidyah tu satu cupak. So satu cupak ni depends on the beras yang dipakai lah. So contohnya kalau untuk last year punya Ramadan, bagi siapa saja yang bayar fidyah adalah RM1.30, tak silap saya kat Singapura ni. $1.30 secupak. So kalau orang tu bilang sampai 1,000, ada yang bilang 3,000, fidyah apa benda? Nak pakai dan di luar Ramadan lagi. Feed my stomach. Yes, feed my stomach. Berapa banyak cupak tu? The cupakers. Kira banyak cupaks. Cupaks Okay. So biasanya dia punya bunga dia macam gini. Okay. Awak nak berubat, boleh. Nanti saya akan keluarkan. Tapi saya ada, awak kena bayar fidyah tertentu. Contohnya 3,000. Fidyah. Jangan risau, duit itu bukan untuk saya. Tapi untuk disedekahkan kepada anak-anak fakir ataupun anak-anak yang yatim. Untuk mereka bacakan Al-Quran untuk you. Tapi tak pun. Tak hantar pun. Kita biasa duduk, saya biasa duduk pondok pesantren. Saya duduk 7 tahun kat Indonesia. So belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab. Tak ada pun ada orang yang kasih sampai 3,000 ke, especially kat Indonesia. Kalau 3,000 jadi 30 juta. Setakat untuk makan, untuk kita punya makan ataupun untuk kita baca Al-Quran. Tak. Just kasih nama je. Kita boleh bacakan. Dan kita punya happiness bila ada orang yang berikan makan, cukup daging ataupun ayam dengan nasi. Berkat dia rasa lain. Itu dah kira dah cukup bagus dah. Kalau tak ada, kita akan makan ikan kering ataupun telur asin dengan nasi, sayur-sayur. Tapi kalau ada macam daging kambing ke ataupun daging apa-apa ya, lembu ke apa, kita akan rasa happy. Jadi saya tak rasa yang 3,000 tu, 1,000 tu, 5,000 tu, 10,000 tu diberikan kepada mereka. Seriously. Sebab saya sendiri duduk dalam, tak ada sejarah dia macam gitu. Jadi fikirlah masing-masing. So kalau ada macam gitu, cari peruqyah lain. Dan insya-Allah peruqyah syar'iyyah tidak melakukan seperti itu. Sebab dia tak ada dalil langsung. Jangan cakap dalil daripada Nabi SAW. Dalil daripada ulama-ulama ruqyah pun tak ada. Bolehlah keluarkan ini dalil daripada ulama-ulama ruqyah tentang ini. Tak ada. Itulah, kalau sesiapa yang mungkin nak perlukan bantuan, jangan lupa seperti biasa, ni dia, www.atapsir.com. Bantuan apa? Yelah, minta ruqyah. Yelah. Boleh insya-Allah. Bantuan apa? Banyak bantuan apa? Terkejut juga. Dia cakap pasal 3,000 apa semua, tiba-tiba bantuan. Takut minta bantuan duit. Tak. So ruqyah insya-Allah nanti saya boleh tengokkan. Okey, kita teruskan dengan saka. Ni kita pasal saka ni, kita dah berbual pasal saka.
Tapi katanya dia nak tahu, boleh tak kita tahu siapa owner saka tu, walaupun macam dia turun-temurun nenek moyang ke, kan bloodline kan. Nak tahu siapa, boleh tak kita tahu is it from our nenek ataupun datuk, sebab takut nanti timbul tanda tanya dan jadi fitnah. Kata kat situ kan. Betul. Cause orang dulu lain zaman katanya kehidupan, so kita tak bolehlah judge. Satu lagi yalah, mana satu nak tahu benda macam tu, dan ni dia pernah mimpi Ustaz. Sebab dia nak tahu kan whether saka ke tidak. Satu ni dia mimpi arwah neneknya datang ke rumah dan masuk bilik dia dan taburkan semua najis kat atas katil dia. Kan. Dan dalam mimpi tu pula ada sister, kakak ke adik perempuan ke, kakak saya tak tahu, sister lah. Ada dalam mimpi tu juga dan cakap dengan dia, tak apa, kita bersihkan saja najis-najis ni semua. Lepas tu dia pula selalu mimpi pasal kanak-kanak dan juga bayi. Akan senantiasa ikut dia. Dan anak tu mungkin anak saudara atau entah anak siapa main ikut, dan dia pula pernah susukan baby tersebut. Pernah susukan baby. Dan ada mimpi juga dukung baby. So itu salah satu mimpinya. Dan kebelakangan ini dia juga mimpi, dia pernah mimpi ludah dan muntahkan 2 jarum kat tangan dia. Tak sakit apa-apa lah, tapi itulah mimpi macam gitu. So apakah itu tanda-tanda ataupun ya? Okey. So yang kita panggil sebagai saka ataupun dalam ilmu ruqyah kita panggil sebagai jin nasab. Jin nasab. Nasab, N-A-S-A-B. Nasab. So nasab tu maknanya keturunan. So jin yang menjaga keturunan, istilah seperti itu. Dan adanya saka ataupun jin nasab ni selalu akan ada disebabkan adanya perjanjian, al-ittifaq. Adanya perjanjian antara si bomoh tu ataupun dukun tu dengan orang yang nak minta perlindungan tersebut. Kahin. Oh, yes. Boleh dipanggil sebagai kahin. Yes. Bomoh tu kahin. Ataupun yang orang yang minta perlindungan tersebut. Jadi, betul. Jadi, kalau kita tengok daripada zaman dulu, ramai sekali kahin-kahin ataupun orang-orang pandai-pandai ni semualah. So, masalah dia adalah kemungkinan orang-orang dulu ataupun nenek moyang kita tak tahu tentang perkara-perkara seperti ini. Tak tahu adanya ruqyah syar'iyah ataupun ruqyah syarqiyah dan lain-lainnya. Maka mereka minta pertolongan daripada orang-orang pandai ni. Disebabkan apa? Disebabkan mungkin situasi mereka dalam keadaan yang agak sempit. Dengan adanya peperangan Jepun, kemudian adanya peperangan antara kaum bangsa. Itu pun ada, kemudian mungkin dulu ada pencurian dan lain-lainnya. Jadi mereka minta dengan orang-orang pandai ni untuk tolong jagakan keluarga mereka. Okay. Dan biasanya dalam ittifaq tersebut ataupun perjanjian tersebut adalah biasanya 7 keturunan. Ataupun paling sedikit 3 keturunan. Biasanya seperti itu. So, jin ni ataupun benda yang akan menjaga ni, dia akan pegang janji. Bagus juga dia sebetulnya. Jin ni jaga janji, pegang janji. Dia manusia ni kadang susah sikit nak pegang janji ni, susah. Kan? Tak apalah. So itulah bagusnya daripada jin, dia pegang janji je. Nak jadi jin? Astagfirullahaladzim. Jadi contoh seperti itu. So dia akan pegang betul-betul perjanjian tersebut dan dia tak akan keluar selagi perjanjian tu masih lagi ada lagi dengan dia. Okay? So kita kena faham dan kita kalau boleh kita maafkanlah. Jangan sampai kita salahkan, oh inilah nenek punya pasal, apa nenek moyang kita punya pasal ke apa. Nampak sekarang kita jadi merana. Ya, kadang-kadang mereka tak tahu. Jadi kita maafkan mereka saja. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa-dosa mereka. Itu yang pertamalah. Kemudian yang kedua, nak cakap tentang apakah daripada bapa punya side ataupun daripada mak punya side. Itu memang daripada kedua-dua nenek ataupun atuk pun perlu diruqyahkan.
So yang biasanya akan ada gangguan, di situlah biasanya jin nasab tu dia akan hinggap. Dan dia takut punya badan tu dah meninggal. Dan kalau macam itu nanti dia akan pass down kepada yang bawah. So that's why ketika untuk yang saka ni is always best to ruqyah the whole family. Jadi kalau orang tu ada 7 orang ke 5 orang ke apa, best to ruqyah the whole family. Jadi daripada situ baru kita akan tengok siapa sahaja yang terkena gangguan dia. Dan biasanya kalau saka dia pun akan mengganggu anak keturunannya juga. So maknanya contohnya mak ni masih hidup. Mak ni ada saka. Contohnya confirm mak dia ada saka. So anak-anak dia pun akan terkena gangguan. So it's always best. Kadang-kadang ada yang panggil saya, Ustaz, anak saya macam gini terkena ni. Ketika saya bilang ruqyahkan semua orang yang duduk dalam rumah ni ataupun yang keturunan semuanya kena ruqyahkan. Dan ketika diruqyahkan, yang anaknya ada gangguan, tapi yang gangguan besarnya adalah ibunya yang panggil tu. Rupa-rupanya asal muasalnya adalah daripada ibunya. So yang terkena tempiasan adalah anak-anaknya. So apa yang saya selalu nasihatkan, selagi ibunya tak dirawat, maka anaknya akan terus kena mengena. So ibarat macam switch tau, macam switch. So in order to off all the small switch yang ada kat dalam ruangan ni, you have to off the main switch. Yes. So kalau main switch kita dah off, kita hanya off the small switch. Yes, kita dah off, tapi jangan lupa the electricity akan still flow towards there. Speaking. Yeah, subtitle ada kat bawah sini. Okay. So dia punya electricity akan terus sampai ke small switch tu. So in order biar electricity tak masuk, off the main switch. Maknanya macam ibu tadi dengan anak-anak, ruqyahkan ibu dia. Ketika ibunya sudah sembuh, maka insya-Allah yang lain semua akan okey. Tapi kalau kita ruqyahkan anak dia tapi yang main tu kita tak dia akan terus ada lagi. Jadi nasihat kami untuk yang pengantar, pengirim tadi, kalau boleh cepat-cepatlah kita buat ruqyah satu family. Sebab tak perlu nak tahu ni daripada mana, siapa, yang penting selamatkan diri sendiri dulu. Dengan cara ruqyah. Jangan risau. Saya nasihatkan untuk peruqyah di luar sana. Kalau ada orang yang mungkin minta untuk diruqyahkan satu keluarga, jangan charge lebih lagi. So, takkan satu kepala. So stay with your price. Contohnya macam gitu. Kalau untuk saya, sama. Saya pernah ruqyahkan 13 orang. Straight. Yang kena 3. Satu keluarga. In the same house. So tak ada masalah. Terus rate pun also the same. Sama saja. Satu session. Yes. Sebab kita pun niat untuk bantu. Walaupun 3 kita rasa penat untuk keluarkan satu-satu. Tapi itulah dakwah. So tak ada dakwah yang senang. Semua dakwah mesti ada dia punya liku-piku. Liku-piku? Apa? Liku-piku. Liku apa? Itulah, liku-piku. Dia ada liku-piku. Saya ketahukan orang liku-piku. Dia ada macam liku-liku. Oh, liku-piku apa? Selok belok dia punya agak susah dia. Dia liku-piku tak ada. Memang ada ayat liku-piku. Entahlah. Nampak macam betul tapi saya ketahukan orang pula liku-piku. Liku-liku hidup, liku-piku. Adalah liku-piku. Apa tu? Liku-piku. Maksud apa? Piku-liku pun ada. Kan liku-piku ada kan? Lagu rohani liku-piku. Nampak? Tapi maknanya liku-liku ke liku-piku ke apa kan? Mesti ada. So ada untuk mendapatkan sesuatu yang indah mesti ada hardship yang kita kena lakukan lah. Liku-liku. Liku-liku lah. Liku-liku. So contoh seperti itu. Minta maaf ya. Ya itu je lah saya rasa. Mungkin kita boleh jadikan ia sebagai suatu pengalaman ataupun suatu ilmu lah. Mungkin kita boleh bawa balik. Yes. Itu saja untuk hari ini Okay. Dan yang kita akan ketengahkan topik-topik yang menarik. Ada orang simpan, tak apa, kita next week kita ceritakan. Kita
kita simpan lah topik kita. Next week kita ceritakan. Cakap je lah. Bukan orang Tak dengar pun. payah. Tak ada orang dengar. Mohon tahulah Ustaz, pakai mic orang dengar apa je ni. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Paper kat depan ni kita simpan untuk minggu depan. Sabar ya. Sabar. Sabar. Okey, jangan lupa kerana dapatkan merch kami, jangan lupa di www.puakasg.com dan dapatkanlah bagi support bagi tim kami, dan kalau boleh, kalau awak tengok puaka ke, puaka ekstra ke, puaka special kan, selalu ada advertisement kan, iklan-iklan tu semua, kalau boleh jangan skip. Sebab itu pun satu advertisement dalam 3 sen ke apa gitu, itu menjadi gaji kita. Bolehlah 3 sen. Bolehlah pelan-pelan. Dan sekiranya anda mungkin nak bantuan dan nak kena buat booking, ada minta tahu nombor telefon Ustaz. Boleh kasih? Boleh, silakan. Boleh kasih. Okey, dan paling best pun kalau boleh kena buat booking, sebab kalau telefon Ustaz straight pun Ustaz akan cakap kena buat booking juga kan? Macam mana? Yes. Kan? Biasanya seperti itulah. Dia ada sebetulnya ada hari dalam satu minggu tu, biasanya ada satu hari yang saya jadikan untuk urgent ruqyah. Urgent ruqyah. Nanti semua tanya hari apa. Itu saya tak bilang lah. Jadi tak kena bilang, contact saya straight. Okey. Websitenya? Yes. So jangan lupa untuk like, share dan juga untuk subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notification terbaru ketika kita uploadkan video terbaru. No. Website At-Tafsir. Oh, itu tak apalah. Dan kalau anda perlukan any khidmat-khidmat ataupun mungkin makanan-makanan ruqyah, ataupun untuk macam balm, spray garam bidara, kemudian ada kurma ajwa dan lain-lainnya. Boleh ada air baru also yang nanti saya dah launch. Nanti you tengoklah dekat website. So boleh langsung ke website www.attafsir.com. Ya. Okey, kita jumpa minggu hadapan dalam dalam puaka ekstra. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waka Extra tadi dibawakan khas oleh At-Tafsir. Jadikan spray dan balm bidara ruqyah peneman keluarga anda. Jumpa lagi di next episode ya guys.